hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 23, baris yang kelima daripada atas. Muka surat 23, baris kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketahui olehmu hai talib. Talib orang yang menuntut ilmu. Ketahui olehmu hai talib bahawa murad, murad di sini yang dikehendaki. Murad dengan makna yang dikehendaki, perkara yang dikehendaki. Murad. Murad ni bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Tapi dalam kitab dia jadi bahasa Melayu. Kalau baba-baba foto ni dia jadi cakapan Melayu. Murad, murad. Murad ni perkara yang dikehendaki. Dulu-dulu masa mula-mula baba-baba foto ni mari buat kuliah di tempat kita ni, tu biasa disebut murad. Murad musannif. Murad pengarang kitab. Apakah murad yang dikehendaki? Jadi bila tu sebut murad ni dia tak terjemah sebab itu menjadi bahasa Melayu. Bahasa Arab tapi sudah jadi Melayu. Macam kita lah, bahasa orang putih tapi jadi bahasa orang Melayu. Gitulah lebih kurang lah. Jadi sebut murad ni adalah orang hak tak biasa ni. Ustaz baba duk sebut murad tak benda. Kalau kata murad, mungkin nama orang dah. Ni murad. Jadi tu jadi itu mana perkataan Melayu dah jadi ni. Macam kitab kita ni lah. Ini kitab Jawi, bukan kitab Arab. Dah tu murad ni bahasa Melayu lah. Tapi asalnya bahasa Arab. Cuma kalau kita tak biasa dengan ayat kitab, tak biasa dengan ayat tu guru sebut murad, kita tertanya-tanya. Murad ni yang dikehendaki. Macam ginilah. Mari duk cakap panjang, lekok kau tu, lekok kau ni. Demo mari ni murad apa sebenarnya? Dari mari tu cakap berlekok-lekok dia bercakap. Jadi orang ni pun malas nak layan panjang-panjang. Dia bertanya, awak mari ni murad awak apa sebenarnya? Apa kehendak awak apa sebenarnya? Cerita je lah. Tak usah duk pusing-pusing lah. Gitu. Kan orang ni kadang-kadang dia nak cerita direct, dia segang, dia malu. Dia pun pusing-pusing lah nak cerita direct. Nak pinjam duit contohnya. Nak sapa-sapa, nak sebut pinjam duit. Tak tergamak. Lepas tu pusing-pusing dulu. Pusing panjang. Orang ni pun malah nak layan panjang. Awak mari ni tak biasa mari pun. Murad apa awak mari ni? Tu cakapan Melayu panggil. Tapi kita orang Terengganu tak cakap gitu. Murad ni orang Terengganu kita tak cakap. Jadi murad ni yang dikehendaki. Bahawa murad yang dikehendaki dengan wajib mereka itu, wajib bagi sekalian Rasul, wajib bagi sekalian Rasulillah bersifat dengan tabligh dan amanah itu. Jadi terdahulunya bicara wajib bagi sekalian Rasul, bagi sekalian Rasulillah bersifat dengan tabligh dan amanah itu. Apa murad kata wajib ni? Wajib sekalian Rasulillah bersifat dengan tabligh dan amanah itu. Dikehendaki apa dengan wajib ni? Sebab wajib ni ada wajib akal, ada wajib syarak, ada wajib adah. Kan tiga kan? Hukum ada tiga. Ada hukum akal, ada hukum syarak, ada hukum adah. Di awal kitab Bidayah itu dah sudah dimembahagikan.
Hukum akal maksud apa? Hukum syarak maksud apa? Hukum adah maksud apa? Jadi hukum akal, hukum syarak, hukum adah ni ada wajib pada akal, wajib pada syarak, wajib pada adah. Sekarang ni apakah murak dengan kata wajib bagi sekian Rasulullah bersifat dengan tabligh dan amanah? Wajib apa? Wajib akal, wajib syarak, wajib adah. Barang yang tercapai, barang yang tercapai, yakni yang termasuk kepada wajib aqliyun dan wajib syar'iyun. Wajib aqliyun dan wajib syar'iyun. Wajib pada akal, Rasul bersifat dengan tabligh dan amanah, dan wajib pada syarak, Rasul itu bersifat dengan tabligh dan amanah. Wajib pada akal dengan bahawa tidak tergambar pada akal kita ketiadaan sifat tabligh pada Rasul, ketiadaan sifat amanah pada Rasul. Wajib syarak ni, wajib syarak Rasul bersifat dengan amanah dan tabligh dan amanah. Wajib syarak ni perkara yang dituntut pada syarak atas Rasul. Dituntut pada syarak atas Rasul. Itu wajib syarak. Atas kita, kewajipan syarak atas kitanya apa? Mengetahui dan berpegang Rasul bersifat dengan tabligh dan amanah. Itu wajib syarak atas kita. Wajib syarak kita berpegang. Wajib syarak atas kita berpegang Rasul bersifat dengan sifat tabligh, Rasul bersifat dengan sifat amanah. Wajib syarak atas kita. Ini bicara Rasul. Ini bicara Rasul. Adapun bicara kita, kita pula. Kita menyampaikan, kita bersifat dengan sifat amanah. Kalau atas kita, kalau kita. Dari segi hukum akalnya macam mana? Dari hukum syaraknya macam mana? Kita. Kita menyampaikan, kita menyembunyikan, kita amanah, kita khianah. Ni kita ni, ummah ni, manusia biasa bukan Rasul ni. Dari segi hukum akal harus macam mana? Kalau seseorang tu menyampaikan, akal boleh terima. Dia ilmu banyak, tetapi kepentingan peribadi dia menyembunyikan ilmu, akal boleh terima. Dia manusia biasa, pelik apanya? Harus pada akal. Faham tak? Kalau seseorang ni bersifat dengan sifat amanah, berjuruh, tidak mengerjakan perkara yang dilarang, harus pada akal. Dia khianah. Apa khianah? Melakukan perkara yang dilarang pada syarak. Harus pada akal. Akal boleh terima. Sebab apa? Manusia biasa. Ada ni. Itu kalau di sebuah kita. Harus pada akal. Harus pada akal. Tapi pada adah lain pula. Adahnya dia ni adah semua-semuanya dia bagus, dia amanah, dia berjuru. Kalau dibuat benda dilarang tu, ni menyalahi adah dah ni pelik ni. Mungkin ada kerana apa ni, atau adah pada ni kita kalau pergi pada kita. Dari segi adah macam mana? Dia adah dia memang orang berjuru, amanah. Khianat tu bukan perangai dia selama ni khianat. Tahu apa? Dari segi adah. Tapi kalau orang tu kadang-kadang amanah, berjuru, kadang-kadang khianat, dia panggil apa? Harus pada adah dia panggil. Sebab terkadang dia berjuru, terkadang dia khianat. Dia panggil apa ni? Harus pada adah.
Akal, syarak, adah. Atas kita berjuruh tu wajib syarak atas kita sebab syarak memerintahkan kita. Segi akal boleh terima, harus pada akal sebab kita manusia biasa. Dari segi adah, tengoklah. Adah sama-sama kita guna. Sama-sama. Memang dia berjuruh sama-sama. Tak ada khianat. Wajib adah dia bersifat dengan sifat amanah. Terkadang dia amanah berjuruh, terkadang juga perangai juga khianat. Dia panggil harus pada adah. Dia adah ni hak sama-sama. Jadi hukum adah macam hukum akal. Ada wajib pada adah, harus pada adah, mustahil pada adah. Mustahil pada adah. Hak adah. Di dalam kitab kita surat berapa dahulu bicara berkaitan dengan takrifan hukum adah. Dia surat 5 dahulu. Surat 5 dia dibicara dan hukum adiyun surat 5 baik keempat daripada atas tu. Dan hukum adiyun itu iaitu isbatul rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati tikrari ma'asihati takhallufi wa adami ta'siri ahadihima fil akhar albattata. Itu adah. Adah itu rekah agak perkara yang berlaku secara berulang-ulang. Makan banyak kenyang, makan sedikit terkadang kenyang cukup, terkadang tidak kenyang kena tambah. Tak makan laporlah tak akan kenyang. Jadi hukum adahnya sebab berlaku berulang. Makan banyak wajib kenyang, makan sedikit harus kenyang, tak makan mustahil kenyang. Tapi hukum adah ni serta sah bersalahan. Boleh berlaku sebaliknya adah ni. Berlaku sebaliknya macam mana? Makan banyak, suak dianya, lapor, tak kenyang-kenyang. Tuangnya tinggal kulit, tinggal tulang. Lepas suak, sah menyalahi. Kita panggil apa tu? Menyalahi adah. Luar biasa. Penyakit pelik dah orang uzur ni. Dah, tuangnya tinggal kulit, tinggal tulang. Makan lepas suak tok lapar semacam. Orang apa tu? Penyakit pelik, luar biasa, menyalahi adah. Dia kata hantu makan. Hantu mana makan? Dia yang hanga, yang punya, yang telang. Mana luar biasa, asal menyalahi. Yang ketiga ingat baik, tidak beri bekah sama sekali. Kenyang ke lapar tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu adah dia panggil. Hukum adah. Jadi kalau makan banyak wajib kenyang. Wajib itu bahasa Arab. Bahasa Melayu mesti. Makan banyak mesti kenyang. Sahih kenyang. Pasti kenyang. Kamu ni cakap apa gitu? Yang mengenyangkan bukan nasi buat Allah Ta'ala. Itu hukum syarak pegangan. Yang tadi kamu cakap makan banyak aja kenyang, hukum adah, bukan hukum syarak. Ni kena faham lah. Kena faham. Tahu faham hukum adah ni lah orang cakap adah. Cakap asbab adi dia panggil. Orang berhukum syirik. Dia berhukum syirik. Orang panggil apa ni? Kita erti hukum adah. Dia panggil asbab yang adi. Sebab musabab. Sebabnya makan. Hak kebiasaannya makan banyak kenyang. Maka adah memutuskan makan banyak wajib kenyang. Wajib kenyang hukum adah ni dah kitab mana cerita? Tak tauhid lah. Kita tauhid lah. Jadi macam mana hak cakap adah, cakap asbab adi, dia berhukum syirik kafir, tu jahil sangat. Tu salah sangat tu. Ada ni.
Omong ni cakap apa pasal tu? Tak ada Tuhan mu ni. Tak ada Tuhan mu ni, dia kata. Tak ada Tuhan dia bubuk. Sebab apa? Dah makan banyak wajib kenyang. Makan banyak wajib kenyang. Walaha nasi makhluk. Makhluk tak bekas sama sekali. Macam mana kamu cakap makan banyak wajib kenyang? Itu cakap adah. Panggil cakap asbab yang adi. Tak ada salahnya. Yang mengenyangkan tu Allah Ta'ala. Tu pegangan hukum syarak kita. Pegangan kita. Tak ada. Memang dulu banyaklah di tempat kita ni. Cakap ada, bubuh kafir lalu. Ingat baik tu. Nabi bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Tu hadis sahih Bukhari tu. Mana-mana lelaki, mana-mana seseorang yang berkata bagi saudaranya ya kafir, maka sesungguhnya telah kembali dengan kafir itu oleh salah seorang daripada keduanya. Jatuh kafir itu sama ada yang di kafir itu kafir sungguh ataupun yang di kafir itu tidak kafir, maka kafir akan jatuh kembali kepada yang mengkafirkan. Pada ni. Bila kata kafir pada saudara kita, kafir itu tak akan jatuh ke lain dah. Dia akan kena pada yang dikafirkan ataupun kembali kepada yang mengkafirkan. Kalau yang dikafir itu kafir sungguh, dia ambil Al-Quran, dia pijak, dia ambil Al-Quran, dia kencing, dia hina, kafir perbuatan kamu, memang kafir sungguh. Dia menghina Al-Quran, memang kafir. Memang dia kafir lah sebab dia hina Al-Quran. Tapi kalau hanya kerana bercakap asbab dikafirkan walau tidak kafir, maka kafir itu tak akan terbang gitu, tak akan habis gitu. Kafir itu akan kembali kepada yang mengkafirkan. Murtad orang yang mengkafirkan orang Islam yang lain, terbatas semua amal pahala amal ibadah dia. Dulu timbul cakap asbab, cakap hukum adat, dia hukum kafir. Pisau tajam molek. Sekali serang apa tak? Ni dia orang nak sembelih tu kan. Kena tengok pisau orang sembelih tu. Pisau bukan harga murah-murah, ratus-ratus. Sekali dia mana? Apa? Lembu tu tak sempat nak apanya. Pegang tu dia tarik siap. Kita berkata Allah tajam molek pisau, sekali tarik je beres lalu dah sembelih binatang besar lembu gitu tu. Tu ada ni. Tapi tak bekas sama sekali. Bukan pisau yang memutuskan. Allah Ta'ala tu pegangan kita. Dari segi adah, wajib pada adah. Apabila pisau tu tajam bertemu dengan benda yang lembu, tengkok lembu, wajib pada adah putus. Wajib mesti. Mustahil pada adah. Tak putus. Betul lah, mustahil. Tapi boleh berlaku tak putus? Boleh berlaku lah. Mana? Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Dipanggil apa tu? Menyalahi adah. Pisau tajam molek-molek. Tengkok Nabi Ismail lah, tengkok daging je kan. Daging je. Adah dia putus lah tu. Jadilah sembelih tu tiba-tiba tak putus. Kerak bunyi tapi tak luk juga. Ada setengah orang mengatakan kerak bunyi tengok kibah, bukan Nabi Ismail alaihissalam. Ada mengatakan dok luk lah maknanya. Ada yang mengatakan bunyi luk lah, tengok kibah, bukan Nabi Ismail alaihissalam. Itu ada dua pandangan situ. Tapi nak ceritanya apa tu? Mustahil pada adah. Panggil apa? Menyalahi adah dipanggil mukjizat. Mana perkara adah ni menyalahi. Tapi kalau balik pada hukum akal, hak wajib adah, harus adah, mustahil adah. Balik pada hukum akal, duduk tangga harus belaka.
Akal boleh terima, makan banyak, kenyang. Akal boleh terima, makan banyak, tak kenyang. Akal boleh terima, tak makan-makan, tapi kenyang. Akal boleh terima, akal boleh terima. Harus pada akal. Dia tak makan-makan. Makna kalau makan kok sikit je, tapi tak lapar dia. Akal boleh terima. Harus pada akal. Kalau ada, pelik lah tu. Pelik dah tu. Dah apa nak makan, dah tu rasa macam kenyang tu. Pelik ni. Jangan tinggal lah. Mungkin rezeki dia habis dah. Rezeki habis sampai ajal lah. Rezeki habis sampai ajal. Selagi rezeki tak habis, ajal tak akan sampai. Rezeki habis sampai ajal lah. Rezeki ni barang yang diambil manfaat. Bukan rezeki ni duit simpanan dalam bank. Duit simpanan bank tu dipanggil milik. Milik kita. Orang tak boleh nak kosek. Milik kita orang tak boleh nak ambil. Rezeki siapa? Tak tahu lagi. Rezeki kita mungkin. Rezeki anak bini kita mungkin. Rezeki orang lain mungkin. Rezeki skamer mungkin. Rezeki skamer. Telefon skamer. Boleh ke dia belaka? Rezeki skamer. Rezeki apa gitu jenis menipu? Rezeki yang haram. Kan? Kami cakap kan? Allah, hilang barang kita. Tak ada rezeki dah tu. Rezeki orang curi dah. Kita kata rezeki dia lah, sebab dia memang manfaat pula. Rezeki dia. Tapi rezeki yang haram lah. Hak ada banyak di kita tu pemilikan sementara. Rezeki tak tahu lagi. Habis rezeki, mati. Sebab tu orang siapa tadilah tak mau makan dah tu. Jangan tinggal jauh lah. Dah lama dah tu. Lepas tu kita kalau orang yang terlantar, dia tak mau makan, kita tak boleh nak paksa pada ni. Dia makan tak mau, minum tak mau, jangan paksa. Jangan kita tekuk hidung dia, suar air, jangan buat macam budak-budak. Kalau dia obat pun tak mau makan, jangan paksa. Apa? Tak ada bahagian tu. Tak ada bahagian tu. Air pun kurang dah. Makanan pun, susu pun tak ambuh dah, obat pun tak ambuh dah, jangan paksa. Kan kita budak-budak kan, kalau budak tak ambuh makan obat, kita orang picik orang dah. Kita picik hidung dia, dia nganga, kita suap obat. Tu budak boleh lah. Kalau tu tak boleh sebab apa? Tak ada bahagian tu. Mana apa tu? Pelik dah. Jadi pelik tu. Menyalahi adah lah. Sebelum ni dia memang terlantar lama dah. Tapi kalau bak makan, selera. Tu adah dia. Kemudian tak apa nak dah. Menyalahi adah orang panggil. Adah. Hak somo-somo. Tapi tak boleh bekas sama sekali. Kenyang ke, lapar ke, apa yang berlaku, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang duk cakap harian dipanggil cakap hukum adah. Dipanggil cakap bersandar pada asbab yang adi. Sebab musabab yang hak adi. Hak tuan pelaku sokmo-sokmo gitu. Makan banyak, tuan pelakukannya kenyang. Makan sedikit, terkadang kenyang, terkadang tidak kenyang, tidak cukup. Kalau tidak makan, mustahil kenyang. Adah. Kena faham lah situnya. Kita comel dahulu surat 5. Didatangkan hukum adah, hukum akal, hukum syarak. Jadi kalaulah kita balik kepada kita manusia biasa ni, dari segi akal harus sahaja. Sama ada menyampaikan ataupun menyembunyikan ilmu, akal boleh terima. Sebab dia manusia yang ada nafsu. Terkadang amanah, terkadang khianat, akal boleh terima. Sebab manusia biasa. Hak adah tadilah. Kalau hak adah, dia orang baik, memang dia orang yang akan amanah. Tapi kalau dia tu kadang-kadang amanah berjuru, kadang-kadang khianat, dia panggil harus pada adah. Dan dia terkadang amanah, terkadang khianat, dia panggil adah. Hak sama-sama. Ini bicara bab wajib bagi sekarang Rasul. Wajib di sini, wajib pada akal dan wajib pada syarak. Ini tabligh dan amanah. Ini tabligh dan amanah. Dan ada pun pada sidik.
Dan ada pun murah dengan wajib bagi rasul-rasul itu bersifat dengan sifat sidik. Maka jika dia ada tafsir, fa fihi tafsilun, dia ada tafsir. Maka jika ta'alluq ta'alluq ni bersangkut paut, ia sidik kepada risalah, pada kerasulan, maka iaitu bersifat dengan sidik yang ta'alluq kepada risalah, wajib akli. Dan jika ta'alluq bersangkut paut, ia sidik kepada yang bukannya risalah, yang bukan sabit dengan jadi rasul, maka iaitu wajib syara'. Dia bagi dua situ pula. Kalau ta'alluq dengan risalah, wajib akal. Kalau tidak ta'alluq pada risalah kerasulan, wajib syara'. Ni hak murad dengan kata wajib. Sekarang rasul bersifat dengan tabligh dan amanah, dan sekarang rasul bersifat dengan sifat sidik. Faidatun, ini satu faedah, bahawasanya sekalian Rasulullah sallallahu alaihi sekalian Rasulullah alaihi wassalatu wassalam itu wajib bersifat, mereka itu bersifat pada dan ini dengan, pada dengan makna dengan, pada yang lain dari tiga ini, sidik, amanah, tabligh, akan sekalian sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tiada baginya bagi sifat kamalat terhingga dan berkesudahan. Tetapi yang demikian itu, yang demikian sifat kamalat atas kekal kamalat yang baharu, dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui yang demikian itu, yang demikian sifat kamalat, tetapi atas jalan perhimpunan, atas jalan ijmal jua, bahawa sekalian Rasulullah itu wajib bersifat, mereka itu Rasulullah pada ni dengan yang lain daripada tiga ini. Yang lain dia sidik, amanah, tabligh. Mana akan sekalian sifat-sifat kamalat yang tiada baginya terhingga dan berkesudahan. Rasul ni bukan hanya wajib bersifat dengan sidik, amanah dan tabligh saja. Sidik, amanah, tabligh, fatanah jangan lupalah. Fatanah masuk dalam tabligh. Sebab matan Ibrahim dia bukan 4 sifat. Kita belajar 4. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dalam kitab matan Ummil Barahim 3 je. Sidik, amanah dan tabligh. Sifat fatanah masuk di bawah sifat tabligh. Rasul yang menyampaikan pastilah rasul cerdik. Ada gitu. Kemudian jadi rasul ni bukan bersifat dengan sidik, amanah, tabligh saja. Rasul bersifat dengan sekalian sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan yang tiada baginya bagi sifat keterhingga dan berkesudahan. Tiada terhingga dan berkesudahan ni dengan bahawa sifat kamalat, sifat sempurna di Rasul ni banyak. Dengan makna tidak tinggal dan tidak berkesudahan. Tapi bukan macam sifat kamalat bagi Allah. Tetapi ini bukan yang demikian itu, yang demikian sifat kamalat bagi Rasul ni atas kamalat yang baharu. Kamalat baharu sebab Rasul ni baharu. Bukan sifat kamalat yang qadim dah. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tiada terhingga bilangannya. Ni sifat kamalat, sifat sempurna, sifat Tuhan. Sifat kamalat Allah sifat yang qadim. Dan sifat kamalat kesempurnaan bagi Allah memang tidak terhingga bilangan. Sifat kamalat, sifat sempurna di Rasul ni sifat kamalat yang baharu. Sifat kamalat manusia.
Sifat kamalat bagi Rasul ni sifat kamalat yang baharu. Kalau kata tiada terhingga, tiada kesudahan, bukan sama dengan sifat kamalat Allah. Tiada terhingga dan tiada kesudahan mana? Banyak sangat, gitu je. Tapi ada bilangan dia, ada hingga dia. Kalau bilang, habislah. Sebab itu sifat manusia. Adapun sifat kamalat bagi Allah, sifat kesembahan bagi Allah, tidak terhingga bilangan, memang tidak terhingga sungguh. Apa beza tu? Tak, sekarang kita pegang 3 sifat: sidik, amanah, tabligh. Adakah Rasul bersifat 3 ni? Tak. Begitu juga kita berpegang sifat 20 bagi Allah. Adakah sifat Allah 20 je? Tidak. Sifat sidik, amanah, tabligh ni hak tu wajib kita mengetahui dalam tafsir. Sifat 20 wajib kita mengetahui atas jalan tafsir. Mana apa ni? Kena perinci satu detail. Tapi sifat Allah bukan 20, sifat Rasul bukan 3. Hak 20 sifat Allah ni, hak 3 sifat Rasul ni atas jalan tafsir. Kena perinci satu sifat. Sifat Allah, sifat kamalat bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Sifat Rasul, sifat sempurna bagi Rasul tidak terhingga dengan makna banyak. Tapi bukan tidak terhingga sungguh. Faham ni? Apa maksud tidak terhingga sifat kamalat bagi Allah? Maksudnya bilang sifat kesembahan Allah ni tak ada bilangan, tak ada semua. Kalau kata sifat kamalat bagi Allah 1 juta, kalau kata sifat kamalat bagi Allah 1 bilion, bilang lah, ada hingga lah, habis lah, dah. Bukan 1 juta, bukan 1 bilion, bukan 1 trilion, sebuah trilion pun banyak sangat-sangat. Bila nak hingga, bila nak bila nak habis, lambatlah, tapi habis ke tak? Habis. Adapun sifat kamalat kesembahan bagi Allah memang tidak terhingga bilangannya. Bukan 1 juta, bukan 1 bilion, bukan 1 trilion. Ni kita wajib mengetahui dan berpegang atas jalan ijmal, atas jalan ringkas kasar. Wajib kita berpegang di akidah kita. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kamalat yang tidak terhingga bilangan. Berpegang di akidah kita, Maha suci Allah daripada sifat kekurangan, daripada sifat kamalat yang tidak terhingga bilangannya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil Maha suci Allah bersifat kekurangan. Ada alam ini. Hasil itu. Boleh pergi pada 20 secara tafsil, secara perhalusi, secara detail. Pergi pada sifat Rasul gitu juga. Sidik, amanah, tabligh itu atas jalan tafsil. Di Rasul bersifat dengan sifat kamalat yang tiada bagi terhingga dan berkesudahan. Tiada terhingga berkesudahan ni dengan bahawa banyak. Tapi bilang ada hingga lah. Kalau kata 1000 sifat sempurna di Rasul, kalau kata 1,000,000 sifat sempurna di Rasul, bilang habislah. Jadi bukan macam sifat kamalat bagi Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah memang tidak terhingga sungguh bilangan dia. Sifat kamalat bagi Rasul banyak, seperti tidak terhingga. Tapi kalau bilang satu-satu, memang ada dia, ada hingga dia, ada kesudahan dia. Sebab sifat kamalat bagi Allah hak qadim, itu sifat Tuhan. Sifat kamalat bagi Rasul ni yang baharu, makhluk yang lemah. Tak sama. Sebab Rasul bukan Tuhan. Sebab tu biasa disebut dalam kitab, kita berpegang secara ijmal, Rasul bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Sebab apa? Nak jaga. Sebab Rasul bukan Tuhan. Allah bersifat dengan sifat kamalat, Rasul bersifat dengan sifat kamalat. Kena jaga. Sifat kamalat di Rasul sifat yang baharu,
Sifat kamal ada Rasul, sifat sempurna nisbah seorang manusia. Sebab Rasul bukan Tuhan. Rasul tidak bersifat dengan istighna dan iftikar. Yang bersifat dengan istighna iftikar Allah Ta'ala. Rasul tidak bersifat dengan istighna dan iftikar. Rasul sebagaimana kita manusia. Rasul sebagaimana para malaikat. Tak bekah sama sekali. Perbuatan Rasul sendiri sama dengan perbuatan kita umat, sama dengan perbuatan malaikat. Itu pada zahir je. Hakikatnya perbuatan Allah Ta'ala. Sebab Rasul bukan Tuhan. Yang bekah, yang menjadikan adalah perbuatan Tuhan. Adapun Rasul, malaikat bukan Tuhan. Rasul, malaikat hamba Tuhan. Dan Quran banyak sebut kan, Nabi ni hamba. Subhanallazi asra bi'abdihi, dengan hambanya. Nabi SAW. Mimma nazzalna ala abdina, hamba kami Nabi SAW. Jadi Al-Quran banyak menyebut Nabi ni sebagai hamba. Maka bila hamba, lemah. Yang maha kuasa, Rabbil alamin, Tuan bagi sekalian alam. Itu yang maha kuasa. Adapun Rasul hamba lemah. Malaikat hamba. Ibadur Rahman, malaikat ni. Quran menyebut hamba bagi Tuhan yang bernama Rahman. Itu malaikat. Sebut kata hamba lemah. Apa yang berlaku kesemuanya perbuatan Tuhan, Rabbil alamin, Tuan bagi sekalian alam. Jadi Rasul bersifat sempurna nisbah seorang manusia. Bukan sempurna dengan sifat yang qadim, sifat ketuhanan bukan. Sempurna sifat yang qadim, sifat istighna dan iftikar, itu sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa taala jua. Ni sempurna Rasul ni, sempurna nisbah seorang manusia. Walaupun disebut yang tiada bagi terhingga dan berkesudahan, jadi bukan sama macam sifat Allah. Tiada terhingga dan berkesudahan makna banyak sifat sempurna yang ada pada diri Rasul. Tapi sempurna nisbah seorang manusia. Ini bukan sifat Rasul je ni, termasuk sifat Nabi. Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, pasti ada di kalangan manusia yang sempurna disebut seorang manusia. Sempurna sifat sempurna. Tubuh badan sempurna, keturunan sempurna. Nabi Rasul tidak ada yang cacat. Nabi Rasul tidak ada lahir daripada keturunan yang tak baik. Nabi Rasul sempurna. Manusia yang sempurna ni dengan keturunan pun ambil kira. Ada ni. Dia baik sangat-sangat, soleh dianya. Tapi kalau kira kepada asal usul keturunan, berat-berat keturunan ni dulu, ayah dia, mak dia, tok dia. Situ sudah ada kekurangan. Nabi Rasul tak ada seumpama tu. Dalam sekarang ni dia tu baik, soleh lah bagian dia. Tak ada cacat cela, dah soleh dianya. Tapi kekurangan ada ke tak? Adalah dia tu, orang tua dia dulu keturunan yang kurang comel. Contoh, Nabi Rasul tak ada. Nabi Rasul tak ada seumpama ni. Nabi Rasul manusia pilihan Allah yang bersifat dengan sifat sempurna. Sempurna ni bukan sifat sahaja, tubuh badan pun sempurna, keturunan yang baik-baik. Ini Nabi Rasul, hak sifat Nabi Rasul. Dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui yang demikian itu, yang demikian Rasul-Rasul bersifat dengan sifat kamalat, tetapi atas jalan perhimpunan. Perhimpunan itulah terjemah kepada ijmal. Perhimpunan, mana perhimpunan? Secara rangkum. Jadi kata perhimpunan. Bukan perhimpunan pagi-pagi di sekolah, di pejabat, bukan ni. Perhimpunan
Dia perhimpunan atas jalan rangkum. Itu ijmal kita panggil. Kalau tafsil atas jalan perinci, detail. Itu tafsil. Jadi kita kena ingat dua ni. Ijmal dengan tafsil. Walaupun bahasa Arab macam murok tadilah. Bahasa Arab. Tapi bahasa Arab pun biar retilah. Ijmal, tafsil. Ijmal, tafsil. Sifat Allah, ijmal, tafsil. Sifat Rasul, ijmal, tafsil. Kita pergi pada rukun iman. Beriman dengan sekalian malaikat, ijmal. Beriman dengan sekalian kitab, ijmal. Beriman dengan sekalian rasul, ijmal. Tafsir? Tafsir. Malaikat 10 tu kena kenal satu-satu. Itu tafsir. Kitab 4 tu lah. Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Itu satu-satu kena imani. Tapi kita beriman dengan sekalian kitab, bukan dengan 4 buah. Dengan sekalian. Sekalian tu beriman secara perhimpunan, ijman. Banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul. Itu perhimpunan. Lepas tu kita duduk, dia ajar kepada kita Taurah, Injil, Zabur dan Quran. 4 buah ni secara tafsir. Kena iman satu-satu tu. Taurah kita wajib imani, ianya adalah kitabullah. Injil kita wajib imani, ianya adalah kitabullah. Zabur kitabullah. Al-Quran kita wajib imani, kitabullah. Secara tafsir dia panggil. Kalau kita duduk sebut beriman sekalian kitab, itu secara ijmal, perhimpunan. Sama juga beriman dengan sekalian rasul. Sekalian. Tapi kita duduk ngapa? Rasul 25. Apa beza antara beriman dengan sekalian rasul dengan beriman dengan rasul 25? Iman dengan sekalian rasul, hukum iman tu secara perhimpunan, secara ijmal, secara rangkum saja. Hak rasul 25 wajib imani secara tafsir seorang-seorang. Adam ni Rasulullah kita imani. Lut Rasulullah kita imani. Hud Rasulullah kita imani. Tu tafsir. Zakaria kita imani ianya Rasulullah. Syuaib Rasulullah. Ilyas Rasulullah. Ilyasan Rasulullah. Yunus Rasulullah. Ini tafsir. Duduk di iman kita. Kita tak boleh nak hafal, nak susung seorang-seorang. Tak apa, tak boleh tu. Cuba susung Rasul 25. Bilang tak cukup. Ulang balik lagi tak cukup. Ke mana? Dia boleh sebut. Saya pernah jumpa orang tua. Dia boleh bilang Rasul 25 ni macam tak payah mikir. Dia bilang. Ada Nuh, Soleh. Dia bilang. Kalau kita macam mikir, dia bilang Rasul 25. Sampai Nabi Isa AS, sampai ke Nabi SAW. Dia bilang gitu, dia bilang je. Ada ni. Macam kita lah. Kita bilang 1, 2, 3, 4, 5. Mikir tau. Ke mikir? 1, 2, 3. Lambat gitu. Tu mikir. Ke kita mikir kau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mikir? Tak mikir tu. Tu boleh laju gitu je. Dia boleh bilang Rasul 25 ni macam mikir. Dia bilang sampai ke Nabi SAW. Kata terror tu ni. Dia ngapa budak-budak tu. Kita pun ngapa budak-budak juga. Tapi boleh. Rasul 25. Tak boleh kita nak apa. Tak syarat apa. Wajib kitanya satu-satu Rasul 25. Ni duduk di iman kita, duduk di akidah kita. Ambillah mana-mana nama Rasul tengah tu. Ni. Pandai ni. Dia budak-budak ngapa? Kadang-kadang nisbah kita orang tua tak luluh. Kadang-kadang budak dia ngapa? Dia buat lagu. Dia ngapa-ngapa buat lagu kan. Kita ambil tengok. Syuaib. Dia pun Syuaib. Dia pun ngapa? Ada Syuaib. Nisbah kita orang tua tak luluh.
Sebab apa? Dia tak beriman satu-satu. Dia hanya pandai buat lagu di mulut je. Sebab apa? Kita tanya tengok Syuaib, tak ada di sini, tak ada. Dia kena ular. Ada Syuaib. Budak-budak lah. Kalau kita orang tua gitu, tak luluh. Tak luluh. Hak wajib kita imani Rasul 25 atas jalan tafsir tak luluh. Sebab apa? Sebab sebut satu nama, kita kena cari semula. Tapi kita tak apa. Sebab marilah mana-mana nama Rasul 25 tu. Sebut je. Ni, kita sudah imani secara sorang-sorang. Adam Rasulullah, Hud Nuh Rasulullah, Idris Rasulullah. Satu-satu duduk sini. Cara tafsir 25. Tapi rukun iman, beriman dengan sekalian Rasul. Rasul bukan 25. Beriman sekalian atas jalan perhimpunan, atas jalan ijmal. Jadi kita istilah perkataan ijmal satu, tafsir satu, jangan lupa. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, mengetahui dan berpegang secara ijmal. Sifat 20 secara tafsir. Rasul bersifat dengan sifat sempurna di sebuah saat manusia. Kita wajib mengetahui. Dengan bahawa kita beraktikad di akidah kita, Rasul bersifat dengan sifat sempurna sebab manusia atas jalan perhimpunan, jalan ijman. Hak 3 ataupun 4, sidik, amanah, tabligh. Itu wajib kita imani atas jalan tafsil. Kena perici. Sifat sidik Rasul kena perici molek. Perici betul-betul. Rasul benar ni, tengok Nabi Ibrahim AS. Dia katak berhala. Apabila ditanya oleh kaum, siapa yang buat ni? Man fa'ala li alihatina? Jawab Nabi Ibrahim AS, bal fa'alahu kabiruhum fas'aluh. Hak buat tu bagi kata, hak besar kapok duk tangan dia kan? Tanya besar tu lah. Sidik ke tak kita? Benar tak cakap kita? Nabi Ibrahim yang pecahkan berhala. Dia tinggal besar satu. Dia letak kapok, dia guna pecah berhala, letak di tangan besar. Bila kaum ditanya, siapa buat pada Tuhan kami seumpama ni? Nabi jawab macam mana? Hak buat hak besar, sebab kapok di tangan, tanya besar lah. Sidik ke gitu tu? Kena pergi lah puluh orang yang Rasul bersifat dengan sifat amanah. Macam Nabi Adam AS tu makan buah larangan Tuhan. Wala taqraba hadhihi syajar, jangan kamu berdua hampiri ini pokok. Tiba-tiba kita maklum kan, Nabi Adam diturunkan ke bumi kerana langgar larangan Allah Ta'ala. Mana amanahnya? Mana amanah? Kita kena hurah satu. Itu tafsir, sidik, amanah, tabligh, cara tafsir. Macam sifat 20 lah. Wujud kena perici molek. Apa makna wujud? Sebab kita wujud juga. Kidam kena perici molek, bakok kena perici molek. Kekal. Syurga kekal, neraka kekal. Penghuni syurga kekal, penghuni neraka kekal. Allah yang bersifat-sifat kekal. Lepas tu syurga neraka kena perici betul-betul. Hak sifat 20 tu. Mukhalafatu 'alal hawadith, pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Perici molek. Wahdaniyah pada zat, sifat, perbuatan, kena perici molek. Itu fardu ain kepada kita. Permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasul. Dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan sifat Allah dan Rasul atas jalan ijma' satu, atas jalan tafsir satu. Dua. Ijma' satu, tafsir satu. Yang wajib kita berpegang berkait dengan sifat Allah dan Rasul. Hak permulaan agama mengenal Allah dan mengenal Rasul. Wallahul muwaffiqu a'lam. Dan bermu'alat ta'awi taufiq yang lebih mengetahui. Wa yastahilu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu adadadu hadhihi sifat. Habis bicara sifat yang wajib 3, didatangkan sifat yang mustahil bagi Rasul 3, lawan pada sifat sidik, amanah dan tabligh. Wallahu a'lam.
Kemudian kita ni minggu depan macam mana Ji? InsyaAllah raya hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, raya ketiga, subuh macam mana? Macam biasa? Takut subuh-subuh nak pergi jalan raya dah kot. Apa mana? Tak ada apa subuh dah. Ke subuh nak jalan raya dah? Boleh kira je orang balik jauh-jauh. Mana? Macam biasa? InsyaAllah dah. Dah, subuh tak gerak lagi. Subuh tak gerak lagi. Jangan gerak lewat-lewat je. Tak apalah, insyaAllah lah. Subuh minggu depan kita jalan macam biasalah. Mana untuk raya, dah cuti lah. Kemudian jangan lupalah hak di Masjid Nibung ni. Hari Selasa malam Rabu. Raya insyaAllah hari Rabu. Hari Selasa tu hari yang kenang dah. Hari Selasa malam Rabu tu kuliah maghrib Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Hari Rabu, hari Selasa lepas dia tu, hari Selasa malam Rabu. Hari Selasa pukul 9 pagi surah Iman. Hari Isnin malam Selasa Masjid Pulau Ketan. Hari Isnin malam Selasa Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang Masjid Pulau Ketan. Subuh pukul 9 pagi Selasa, 9 pagi duha surah Iman. Malam tu, malam Rabu, di Masjid Nibung kita ni. Pagi Rabu pukul 9 Masjid Ustaz Ahmad. Masjid Ustaz Ahmad Kemamang. Lepas tu naik sampai ke Pahang, sampai ke Selangor, tak silap sampai ke Melaka, kalau tak silap lah. Jadi jauh lah mana naik atas. Tapi awal lah sikit. Di Kelantan 2 hari sebelum tu. Di Kelantan. Di Kelantan Sabtu Malahak tu program bermula. Hari Sabtu Malahak tu raya yang ketiga kepak barunya. Jadi Tugu dia keluar awal sebab 15 Syawal pondok buka, tak boleh keluar dah. Jadi oleh kerana nak jalan jauh sampai ke Selangor, Kelupur, Melaka, dia kena Melaka tu saya dah ingat orang Melaka ada kedok. Pahang, tempat Pahang tu. Jadi dia kena keluar awal ada pondok. Kalau keluar lambat, lepas raya 6 baru nak keluar, 15 Syawal pondok kena buka dah. Jadi tu buka awal. Jadi kita ni tak kata awal sangat dah. Hari Selasa malam Rabu, hari Rabu tu raya 6 dah. Tahu tak raya 6? Pakai baju baru semula lah raya 6 tu. Raya 6 pergi kubur kan. Jadi malam raya 6 lah kalau kita di Masjid Nibung ni. Hak kuliah maghrib. Hak bersama dengan Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.